Didik TV KPM. Ok, ici, on a 4 types d'émissions. Première, l'émission de télé-réalité musicale. Kita ada yang pertama. Deuxième, l'émission de télé-réalité aventureuse. Le troisième, l'émission de télé-réalité sportive. Quatrième, l'émission de télé-réalité culinaire. Ça, c'est un exercice de la production orale pour mes élèves. Donc, ils doivent faire la production orale selon la question donnée. Maksudnya, student saya akan pilih emission apa yang dia suka, l'émission apa yang dia suka, berdasarkan selon les questions données. C'est quoi la question? Quelle est votre émission préférée? Et racontez-la. So, soalan dia adalah quelle est votre émission préférée et racontez-la. Jadi, saya bagi murid-murid saya 5 minutes pour faire la préparation. On attend que mes élèves fassent leur préparation. Kita akan buat satu aktiviti sikit lah dengan Hanif. Baik, cikgu. Je vous donne un exemple. Kalau ada soalan, quelle est votre émission préférée? Et racontez-la. Biasanya soalan ni akan keluar ketika peperiksaan DEF ada untuk monolog suivi. So, kita akan ada waktu untuk nak prepare lah. First sekali, premièrement, kita boleh cakap, j'aime regarder beaucoup d'émissions. Saya suka menonton banyak pelbagai rancangan. J'aime regarder beaucoup d'émissions. So, ini secara general lah. Kita cakap secara general dahulu. Kita mulakan ayat dengan en général. Ensuite, on va focaliser sur une seule émission. Mais l'émission que j'aime bien regarder et la voix. La plus belle voix, pardon. Tetapi, rancangan yang saya paling suka adalah apa benda? Kita masukkan tajuk. Ini tajuk rekaan saya lah. La voix, la plus belle voix. Sebuah rancangan l'émission de télé-réalité musicale lah. Saya bagi contoh. So, kita fokus kepada satu sahaja. Kita sebut apa benda yang kita suka. Ensuite. On va dire notre sentiment. Cette émission. Cette émission est très bonne et intéressante. Cette émission, maksudnya rancangan ini sangat baik dan menarik. Itu kita punya sentiment perasaan lah. Kalau boleh, kita kena nyatakan perasaan kita terhadap emission tersebut. Seterusnya, kita akan guna les marqueurs chronologiques. Kita akan guna les marqueurs chronologiques. Marqueur chronologique yang pertama kita boleh guna adalah tout d'abord ataupun au début de. Au début de. Au début de. Dekat sini kita boleh guna perkataan au début de. Au début de l'émission, les talents passeront, les talents passeront, aux auditions à l'aveugle. Dekat sini kita guna au début de. Seterusnya,
Okey. Okey, seterusnya kita boleh masuk kepada événement suivant. Okey, événement suivant. Okey. Yang ini saya kosongkan dulu. Yang ini saya kosongkan dulu sebab nanti kita nak masukkan les marqueurs. Okey, les marqueurs apa? Kita nak cuba Okey, les marqueurs apa yang kita nak cuba. Okey. Les talents. Okey, les 48 talents participeront aux batailles. Okey. So ini yang kosong ni adalah les marqueurs yang kita akan guna. Okey. Seterusnya, il n'y a que 24 talents. Okey, 24 talents qui passeront à la 3e étape. Okey. Okey, boleh? Okey, kejap Saya naikkan dia ke atas sikit. Mungkin kita tak ada ruang. Okey. Okey. Ini semua mengenai rancangan yang kita suka dan kenapa kita suka rancangan-rancangan tersebut, cikgu. Ya, betul. Contoh yang cikgu bagi ni ialah rancangan musical. Musical. Yang berlagu, ya. Orang yang berlagu. Cette émission est très point interessante. Oui, intéressant. Intéressant, minta maaf. Rancangan itu baik dan begitu menarik, cikgu. Ya, betul. Baik. Okey, ensuite. Silakan, cikgu. Okey. Kita boleh guna cette émission, il y a que un seul gagnant qui remportera 50 000 euros. Okey, dekat sini. Kalau kita lihat, yang pertama, j'aime regarder beaucoup d'émissions. On parle sur général, en général. Apa benda yang kita nak cakap? Kita nak cakap tentang émission. Sebab soalan dia, quelle est votre émission? J'aime regarder beaucoup d'émissions. And then, mais, on va focaliser sur une seule émission. Mais l'émission que j'aime bien regarder est, nyatakan tajuk dia. Cette émission est très bonne et intéressante. Ni kita nyatakan sentiment kita. Lepas tu kita akan masuk kepada kronologi. Kronologi yang pertama. Kebiasaannya kita guna apa? First kali kalau kita nampak. Ni kita ada nampak ada le nom. Kita ada nampak le nom. L'émission. So kita akan guna au début de. Kita akan guna au début de. Au début de l'émission. Les talents passeront aux audition à l'aveugle. Donc, ça, c'est le premier événement. Ensuite, l'événement suivant. On va utiliser... Tadi kita dah guna ensuite. Untuk yang kedua, kita guna après pula. Après. Après, les 48 talents participeront aux batailles. Selepas itu, 48 talent sahaja yang akan bertanding dalam battles lah. Seterusnya, les marqueurs chronologiques seterusnya kita boleh guna. Selain daripada après, kita boleh guna puis. Ça c'est l'événement postérieur. Il n'y a que 24 talents qui passeront à la 3e étape. Peringkat yang ketiga. Dan untuk mengakhirkan kita punya kronologi, kita guna à la fin de. À la fin de. Mesti diikuti dengan le nom. À la fin de cette émission, il y a qu'un seul gagnant. Qui remportera 150 000 euros. Dan last sekali, kita boleh conclure. Kita boleh conclude lah. Membuat konklusi. J'adore regarder cette émission. Saya suka. Saya suka menonton rancangan ini. Sangat menarik, cikgu. Ya. Suka tengok rancangan musical.
dan ada pertandingan cikgu yang bermula dengan 48 orang, kemudian yang dipilih adalah 24 dan pemenangnya akan mendapat €150,000 cikgu. Ya, Dan betul. rancangan ini saya suka dan sangat menarik cikgu. Baik, cikgu rasa murid-murid kita sudah bersedia tak untuk berkongsi pula? Ya, okey. Sekarang ni saya akan memanggil seorang. Okey, mungkin qui veut volontaire. Okey, d'abord. Okey. Selon des questions Quelle est votre émission préférée et racontez-la. Awak kena cerita tentang émission itu. Okey, siapa nak cuba? Siapa yang ingin cuba ni? Untuk l'émission de télé-réalité musicale. Yang pertama, emisi yang pertama untuk musikal. Siapa yang pilih musikal? Moi, monsieur. Ah oui, Akila. J'aime regarder beaucoup d'émissions, mais l'émission que j'aime bien regarder est la télé-réalité musicale. Cette émission est très bonne et intéressante. Au début de l'émission, les talents passeront aux auditions à l'aveugle. Ensuite, les 20 talents participeront au baptême. Puis, il n'y a que 10 talents passeront à la troisième étape. À la fin de cette émission, il n'y a qu'un seul gagnant qui remportera 80 000 euros. J'adore regarder cette émission. Okey, très bien Akila. Okey, kalau kita nampak lihat Akila dia cuba menggunakan kaedah yang saya nyatakan tadi. Yang pertama sekali dia akan bagi tahu, okey, dia minat, dia suka banyak rancangan. Okey, seterusnya dia bagi tahu dia suka satu sahaja rancangan. Okey, which is l'émission de télé-réalité musicale. Dia tak bagi tahu tajuk lah. Okey, seterusnya dia bagi tahu. Okey, dia raconter first apa yang terjadi di dalam rancangan itu. Okey, second, okey, dia gunakan perkataan les marqueurs chronologiques. Okey, par exemple, d'abord tadi dia guna au début de, dia guna ensuite juga. Okey, and then last kali dia guna à la fin de. Okey, and then dia tutup dengan dia suka. J'aime regarder cette émission. Okey, sangat menarik. Saya bagi 4 bintang untuk Akila. Kalau boleh, untuk produksi oral, walaupun kita diberi masa untuk buat faire une préparation, kalau boleh jangan nampak seperti membaca lah. Sebab bila untuk examen DEF nanti, semua benda tu akan dititik beratkan. Semua dititik beratkan cikgu ya. Maknanya kena lebih lancar dan nampak lancar lah cikgu ya. Cikgu ada tak lagi murid yang ingin mencuba agaknya? Mungkin kita boleh cuba seorang lagi cikgu? Seorang lagi. Kita bagi l'émission de télé-réalité sportive. Boleh tak kita ambil? L'émission de télé-réalité sportive. Rancangan sukan cikgu Ya, rancangan sukan. Siapa yang peminat sukan di sini? Okey, siapa peminat sukan? Moi, monsieur. Ah oui, Elamati. Très bien. Okey, Elamati. Tu peux commencer. J'aime regarder beaucoup d'émissions, mais l'émission que j'aime bien regarder est l'émission de télé-réalité sportive. Cette émission est fantastique. Au début de l'émission, le participant passera aux auditions. Ensuite, le 18 participants passeront à la deuxième étape. Puis, il y a que 9 participants passeront à la troisième étape. À la fin de cette émission, il y a que un seul gagnant qui remporterait 300 millions. J'adore regarder cette émission. Okey, très bien Elamati. Okey, kita nampak dekat sini kita nampak Elamati dia tukar. Dia punya sentiment. Okey? Macam Monsieur bagi tadi, bagi contoh adalah cette émission est très bon et intéressant. Elamati dia guna perkataan lain. Okey, dia kata cette émission est très
Set émission est fantastique. Okey, selain daripada fantastic, kita boleh guna incroyable, okey, incredible, ataupun kita boleh guna magnifique, très super dan sebagainya lah. So yang ini kita boleh perbagaikan kita punya ayat. Okey. So kita dapat lihat juga Elamati menggunakan perkataan au début de, and then dia gunakan perkataan après, puis, lepas tu après kalau tak silap saya. Tapi ada les marqueurs chronologiques yang dinyatakan. Okey, dan last sekali dia guna à la fin de. Okey, dengan menggunakan ayat fras sam. Berapa markah cikgu cikgu nak bagi kepada murid kita tadi? Elamati 4.5. Didik TV KPM